Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala sahbihi sallallahu wa sallam. Wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbi زدنا علما نافعا زدنا علما نافعا. اللهم علمنا بالحبل الملائكة المقربين والكروبيين وصلى الله عليه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dengan limpah kurnia daripada Allah dapat kita bertemu kembali dan seterusnya kita masuk membicarakan kitab kita pada malam ini. Maka kitab kita pada malam ini kita sambung, kita masuk bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-babul khamisu fi adabis suhbah. Bermula bab yang kelima pada menyatakan adab bersahabat, dan di dalamnya itu 5 fasal. Jadi bab yang kelima ni nak sebut kepada kita adab-adab. Adab-adab ni cakap bahasa kita orang panggil aturan-aturan dia pada membicarakan bersahabat. Jadi sahabat ni awal-awal yang digelar ialah kepada mereka yang berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil as-sahabah. Dan insya-Allah dalam kitab kita ni akan menjelaskan satu persatu mengenai dengan bersahabat. Qala al-muallif rahimahullah taala al-faslul awwal fi fadilatil ulfati wal ukhwati fillahi ta'ala. Pasal yang pertama pada menyatakan kelebihan berjinak-jinak. Ulfah tu maknanya berjinak-jinak. Dan bersaudara di dalam agama Islam, di dalam agama Allah Ta'ala. Yakni dia nak terjemah lagi, nak tafsir lagi, nak tafsir di atas katanya berjinak-jinak dan bersaudara di dalam agama Allah Ta'ala, yakni di dalam berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Jadi maksudnya bersahabat yang dia nak di sini al-ulfah tu dengan makna kita rapi dengan seseorang, kita baik dengan seseorang, menyebabkan persahabatan kita ni boleh membawa kita kepada jalan ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu orang panggil definasi bersahabat. Adapun kalau baik, berkawan, rapat, tapi makin lama nampak makin jauh dengan Tuhan, makin lama nampak makin renggang kita dengan ibadah kepada Allah. Itu bukan dia panggil bersahabat tu. Bukan bersahabat. Dia panggil berkawan ke, dia panggil berodong ke, apa tak tahulah. Mungkin boleh terjemah jugalah. Jadi baik, sahabat tu seseorang yang baik, seseorang yang berjinak-jinak hati. Siapa satu peringkat tu dia boleh rapat ke Tuhan.
Itu dia panggil bersahabat. Jadi kita boleh gelar kawan kita ni gitu. Ni sahabat saya ni. Ni sahabat saya ni. Sebab apa? Sebab kerana kita baik dengan dia tu boleh jadi membawa kita tu kepada ibadat akan Allah. Baik. Jadi kalau kita mengaji hak ni, kalau kita faham hak ni, kalau kita ada anak, senang nak kabur lah. Anak kita ni nak besar ni lagu mana, awal mu nak bersaing lagu mana, mu nak berkawan lagu mana, kawan mu hak jenis pasal mana, hak baik lagu mana. Jadi di hari ni ibu bapa nak mati oleh Allah SWT sekalian, tidak kaburkan anak dia benda tu. Anak besar kau berkawan, berodok, bersaing. Sebab apa? Berkawan, berodok, bersaing ni yang menyebabkan membentukkan perangai seseorang, pribadi seseorang, akhlak seseorang. Nabi sebutlah hadisnya yang mulia, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tu ala dini khalilih, dia akan terbentuk, akan terjadi di atas cara hidup kawan dia. Khalilih tu mana kawan dia. Kalau kawan dia tu pasti hak jenis bercara, tak lama dia buat balik. Bukan kata hak besar, hak kecil tu ni baru pandai-pandai cakap. Kita dah ajar khabar pun bodoh. Tubik-tubik cakap-cakap adik-adik, bodohmu. Mana ada dia jumpa gugu kawanan dia tu tempat-tempat taskar ke, tempat mengasuh kanak-kanak ke, tempat apa ke. Kok yang cakap gitu. Maka dia akan ikut kawan dia tu. Jadi di hari ni kalau kita tengok budak, kalau dia bersaing dengan akhlak tak molek, jadi budak tu jadi akhlak tak molek. Kalau dia bersaing dengan hak yang kita kata terjebak dalam masalah sosial, masalah dadah, masalah mak repik ke masalah, kalau dia bersaing dengan tu dah lama dia jadi gitu attack. Baik. Tu maknanya nak sebut kita ibadah. Kata al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annal ulfata samaratu husnil khulqi wa tafarruqa samaratu su'il khuluqi wa husnul khuluqi yujibul yujibut tahabbuba wa ta'allufa wa tawaffuqa wa su'il khuluqi yusmirul spek dak apa bawa ni, yusmirut tabaghudu wat tahasuda yusmirut tabaghuda wat tahassuda wat tadabbura. Kata Imam Ghazali, artinya ketahui olehmu hai orang yang menjalani akan jalan akhirat. Mana siapa-siapa hak yang ada dalam dirinya ada rasa nak menjalani jalan akhirat. Maksudnya siapa-siapa hak jalan nak menuju kepada jalan orang-orang yang salih, orang yang beribadat kepada Allah. Maksudnya gitu. Bahwasanya berjinak-jinakkan itu mana baik rapat tu, iaitu faedah yang jadi daripada baik perangai. Akan jadi seorang tu akan jadi jinak hati, dia akan berlaku, dia akan terjadi daripada baik perangai. Dan bercerai-cerai itu iaitu hasil yang jadi daripada jahat perangai. Faham tak gini?
Maksudnya atas diri mana-mana orang-orang yang nak menjalani jalan akhirat. Apabila dia baik dengan seseorang tu, maka akan jadi dua tu, hati sama hati tu jadi jinak. Bila tu? Apabila baik perangai tu. Mula-mula tak rapat. Lepas tu lama-lama nampak kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik. Tu sebab apa yang jadi gitu? Yang berlaku gitu tu atas apa? Atas orang yang nak menjalani jalan akhirat sana, apabila ada dalamnya baik perangai. At-tafarruqa, dan berlaku bercerai-cerai. Maksudnya mula-mula baik, lepas tu jadi kohor renggang. Tak rapat dah. Sebab apa? Berlaku di atas orang yang nak menjalani jalan akhirat itu apabila ada dalamnya jahat perangai. Seorang hamba Allah tu background agama dia bagus, adalah orang nak rapat dengan dia. Bila nak rapat nampak kanjar, jadi kanjar dah. Kita tanya dia, apa nampak dak apa baik dah mak tu? Dia kata tak boleh baik ayah rupanya. Huduh sangat. Jadi kalau tebang hamba baik dengan dia, lama-lama apa hamba jadi budak punah perang. Itu maksudnya orang yang betul-betul nak menjalani jalan akhirat, kalau dia berkawan dia akan jadi gitu. Apabila dia berjumpa dengan orang yang jahat perangai, dia jadi tak boleh nak dekat, dia lari. Dan apabila seorang yang nak menjalani jalan akhirat tadi, dia akan berlaku jadi baik, akan jadi jinak hati apabila dalam tu ada baik perangai. Hamba suka sangat kawan dengan dia. Sebab apa? Dia baik, dia juruh. Nampak sekat kawan waktu ni pun dah pandai-pandai, nampak bakar-bakar piyok dah. Mula tak ada piyok. Kau pergi surah-surah dah, nampak rajin dah ni. Kau cakap khabar dengan orang tua pun ada cermat dah. Jadi molek dah. Sebab apa? Sebab dia temu dengan orang yang baik perangai. Jadi kita, bila kita ngaji kitab ni, kita boleh buat pedoman atas diri kita, atas diri isteri kita, atas diri anak-anak kita dan sebagainya lagi. Baik. Maka baik perangai itu, dia kata mewajibkan akan berkasih-kasihan dan berjinak-jinakkan dan bermawafakatan. Bila baik perangai ni, dia akan terjadi atas diri seorang yang salih tadi. Orang yang nak menjalani jalan akhirat tadi, dia jadi apa? Jadi kasih, perasaan sayang kepada saudara dia. Dia jadi jinak-jinakkan, maksudnya hati tu jadi jinak dengan Tuhan. Dan berlaku bermawafakatan. Ada susah, hak ni tolong, hak ni. Hak ni nampak tersepit, hak ni tolong, hak ni. Sebab apa? Di sini dia panggil ada as-suhbah. Dan jahat perangai tu benda yang macam mana? Itu jahat perangai tu melazim akan berbenci-bencian dan berdengki-dekian dan berbelakang-belakangan. Orang yang jahat perangai itu akan mengheret manusia tadi kepada benci-membenci. Kak saing waktu tu. Orang kata kak saing waktu nak buat perangai aku lain dah. Mula nak baloh dengan orang. Tengok hak ni benci kau orang ni, tengok orang ni tak berakhir kau ni, orang ni kata orang ni tak betul. Tu alamat dia kata apa? Alamat rohani dia punah dah. Dalam mang dia telah rosak.
Sebab apa? Dia jumpa dengan orang yang jahat perangai. Dan melazimkan juga dia kata berdengki-dengkian, jadi deki. Sebab tu jalan orang nak berjalan di jalan akhirat ni kena jumpa dengan orang baik perangai. Namun tidak, dia bukan orang panggil pakak seseorang tu yang menentukan lagu tu. Kadang-kadang Tok Haji pun boleh berlaku benda ni, Tok Lebar pun boleh jadi, Tok Imam, Tok Bilal pun boleh berlaku, Ustaz pun kena juga. Sebab apa? Dia ada bercampur dengan orang hak jahat perangai. Rohaninya tak boleh, dalaman ni tak pakai. Maksudnya al-khuluq. Khuluq tu, khuluq ni dalam bahasa Arab kalau kita terjemah, dia merupakan perangai hak betul dalaman. Khuluqun. Adapun khalqun, kan kita baca doa kan, tak kala kita tengok cermin tu kan, sunat kita baca doa, Allahumma hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kita tengok tu tilik cermin tu, kita baca doa, Allahumma wahai Tuhan, hassanta perbaiklah oleh engkau al-khalqi akan kejadianku. Dia beza sikit je, urut sama, kha lam qaf. Apabila disebut dengan khalaqa, menterjemahkan dia dengan kejadian yang betul luaran, zahir. Tangan, kaki, muka, telinga, hidung, mulut, itu dia panggil khalqi. Lepas tu kita minta sekali lagi, fa ahsin khuluqi. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau perelokkan akan kejadian dalaman hatiku, mana akhlakku. Sebab tu akhlak tu dia jamak daripada perkataan khuluqun. Khuluqun, khuluqani, al-akhlaqun. Akhlak. Akhlak ni merupakan perangai terpuji yang dibangsakan kepada hati. Tu dia panggil akhlak. Perangai comel. Sehingga kan ulama-ulama dia buat satu jurusan pengajian akhlak tu, dia panggil pengajian tasawuf. Tasawuf tu dengan makna satu pengajian yang menjuruskan kepada hati manusia supaya hati manusia tu jadi bersih, hati manusia tu jadi comel. Bersih daripada apa? Bersih daripada hak yang keji-keji. Maka hak keji-keji tu dia panggil mazmumah. Apabila manusia tadi dah dia boleh buang sifat mazmumah, sifat keji tadi, dia masuk dalam tu sifat mahmudah, yakni terpuji. Maka sifat yang terpuji tu dia panggil akhlak. Akhlak. Baik. Maka sini perangai yang tak baik tu, perangai kotor perut dalam dak pakar tu, menyebabkan seseorang tu bila berdaping dengan orang tu dia jadi berbenci-bencian, dia jadi berdengki-dengkian, dan menjadinya berbelakang-belakangan. Maksudnya belakang-belakangan, mung dok hera ke aku dok hera ke mung. Dok kira adik-beradik, ipar berah ke, orang jirang sekapung ke, adak guru dengan ustaz ke, adak ustaz dengan anak murid ke, tak kira. Sebab itulah basic atas diri manusia tu, pelajaran yang wajib dari segi ilmu hati ialah menjaga akhlak daripada perangai-perangai yang tak pakai. Sebab tu apabila rohani dia rosak, dalaman dia rosak,
kalau masuk dalam diri orang yang bernama ustaz sekalipun, kalau anak murid dia pergi ngaji dengan ustaz tu, anak murid jadi gitu. Anak murid ni mudah nak tek kat orang, mudah nak kata orang ni tak betul, mudah nak kata orang ni tak pakar, mudah nak kata orang ni tak sapang dengan Tuhan, nak sapang dengan Tuhan, aku je bijak, aku je pandai, orang lain tak betul belaka. Tu apa? Dalaman rohani dia rosak. Kalau dia kapit dengan waktu, maka kalau dia waktu ambil anak murid pun, anak murid jadi gitu. Kalau hak kapit dalam bab kerja, maka kerja buat dia pun jadi gitu. Kerana dalaman hati manusia itu akan membentuk PA perangai hak yang bahasa saya tadi. Itu dia panggil jahat perangai. Baik. Dan lagi kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna tahabbuba fillahi ta'ala wal akhirata fi sampai ada adalah kereta dengan ambil gaduh dah. Atau bila sepakat nampak lalu. A'lam anna tahabuba fillahi ta'ala wal ukhuwata fi dinihi min afdalil qurbati wa huwa samaratu husnil khuluqi wa kilahuma mahmudani. Nah, artinya ketahui olehmu bahawasanya hai orang yang menjalani jalan akhirat itu, bahawasanya berkasih-kasihan di dalam berbuat amal ibadah akan Allah Ta'ala dan bersaudara di dalam agama Allah Ta'ala itu, iaitu daripada yang terlebih afdal ibadah yang membawa hampir kepada Allah Ta'ala. Dan iaitu juga orang yang menjalani akhirat tadi, yang berkasih-kasihan tadi, faedah yang jadi daripada orang yang baik perangai. Dan kedua-duanya itu, iaitu sifat kepujian, seperti memuji Allah Ta'ala akan Nabi-Nya alaihi salam di dalam firman dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan bahawasanya engkaulah di atas berperangai yang baik dan yang amat sok. Jadi dalam ni khabar kepada kita bahawasanya orang-orang yang berkasih-kasihan dalam berbuat amal ibadah akan Allah, makna membuahkan seorang manusia yang jadi dia ni ada kasih sayang. Dalam arti kata membuat ketaatan kepada Allah tu, dan orang ni boleh jadi bersedara di dalam agama Allah Ta'ala. Nah, kita hukum kita ni, Tuhan ikat kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Bermula orang-orang yang beriman tu saudara. Siapa yang jom ikat tu? Tuhan jom ikat. Dan Quran sebut. Maka apabila berlaku atas diri manusia dua benda ni, dia kata hak itulah yang terlebih afdal nisbah ibadah. Ibadah mana? Yang membawa kepada hampir kepada Allah Ta'ala. Dia panggil siapa mereka at-taqarubah, yakni menghampirkan seorang tu kepada Allah. Dan kesemua-semua benda yang tersebut tadi, apa dia? Berbuat ibadah akan Allah, bersaudara dalam agama Allah, dan menjadi ibadah yang paling afdal, yang hampir kepada Allah akan berlaku. Maksudnya akan terhasil daripada orang yang baik perangai. Orang baik perangai comel. Nah, dan iaitu baik perangai tadi sifat kepujian. Maka Allah Ta'ala utus seorang manusia
namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu jadi umat, jadi nabi kepada kita semua. Kita ni duduk di bawah umat dia, sehingga Allah Ta'ala puji, wa innaka, bahawasanya engkau lah ya Muhammad, la ala khuluqin azim, dah, atas berperangai yang baik dan yang amat besar. Maksudnya perangai yang baik, perangai yang terpuji. Pakat Nabi kita ni la ala, maksud la ala ni duduk di atas lagi, teratas daripada segala perangai yang terpuji. Maksudnya tak ada dah hok nak menandingi di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, tak ada dah. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah menyebut, salah seorang daripada isteri dia tu anak kepada orang yang memusuhi agama Islam pada peringkat awalnya, namanya Abu Sufyan. Nah, dalam sirah menyebut apabila sapalah berita bahawasanya Nabi tu ada hati dengan anak dia. Dia tu pada masa tu kafir lagi, tak Islam lagi. Dalam masa yang sama, ramai orang-orang kafir Quraisy masuk minta anak dia. Abu Sufyan ni dia punya respect kepada Nabi, walaupun dia dalam keadaan pada masa tu dia memusuhi Islam. Sehingga dia kata depan pembesar-pembesar Quraisy tu, dia kata tak ada orang hak layak jadi menantu aku melainkan Muhammad. Melainkan Muhammad hak layak jadi menantu aku. Sebab apa? Dia respect di atas perangai Nabi. Cuma hak tak belaganya ideologi je, parti lain-lain. Masa tu ceritanya tak Islam lagi, parti lain. Tapi kalau suruh dia berasa ayuh dah, tak ada dah orang nak cari. Sehingganya bila orang minta anak dia, dia kerak lalu. Tak ada orang boleh jadi menantu aku melainkan Muhammad. Alhamdulillah hidayah tu menyebelahi alik dia, akhirnya dia sendiri masuk Islam. Dah, bukan Tuhan je puji. Orang berperangai baik ni, orang kodok Islam pun yang puji. Itu tuan guru banyak bagus. Tuan guru banyak bagus. Dan kan dia tu agama lain. Apa tak puji sama Hindu dia? Nah, siapa dia kata ini tuan guru lah. Ini orang antara malaikat je. Pada puji gitu. Sebab apa? Orang tu berperangai dengan perangai yang terpuji. Banyak saya jumpa orang-orang kafir, kalau dia tengok kita semayang, kalau dia tengok kita taat ke Tuhan, kalau dia tengok kita ni tak mengecek, tak menipu, dia respect kita walaupun dia kafir. Nak kabarnya bahawasanya khuluqin azim ni, perangai yang baik ni adalah satu benda yang tak ada nilai. Dan Nabi hatta, Tuhan hatta seorang manusia kok yang mari ajar kepada kita semua tu, nama Nabi Muhammad tu ala khuluqin azim. Dia duduk teratas daripada perangai hak yang terpuji. Mana tak ada orang dah nak tanding. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Rawahu Tirmizi. Artinya, yang terlebih banyak memasukkan ke dalam surga itu, iaitu yang terlebih banyak nisbah orang yang Tuhan ambil buat masuk dalam surga tu, iaitu pertama takut akan Allah Ta'ala dan baik perangainya.
Nombor satu, orang hok banyak takut Tuhan. Nombor dua, orang perangai baik, akhlak baik. Dan kata Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, qulna ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan, faqala khuluqun hasanun. Artinya kami kata ya Rasulullah, apa yang terlebih baik yang diberikan akan manusia itu? Ini sebuah pemberian Allah Ta'ala kepada manusia ni. Apa benda yang lebih baik? Harta ke, kemewahan ke, pakak ke, darjah ke, kedudukan ke, atau apa lagi? Ya Rasulullah, hak paling baik ini sebab yang diberikan kepada manusia. Maka sabdanya iaitu perangai yang baik. Kita nak perangai baik belaka ni. Tahu? Nak jadi tok imam pakai perangai baik, nak jadi cikgu pakai perangai baik, nak jadi doktor pakai perangai baik, nak jadi natu pakai perangai yang baik. Nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, alaika bi husnil khuluqi, faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ma husnul khuluq ya Rasulullah? Tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka wa tu'ti man haramaka. Artinya, hai Abu Hurairah, lazimkan atasmu dengan baik perangai. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, mulazimlah, berperangailah atas dirimu dengan perangai yang baik. Maka sembah Abu Hurairah, apa baik perangai itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, engkau perhubungkan akan orang yang memutus akan dikau. Orang hok balong kita, orang hok beci kita, orang mutuh dengan kita kan. Kita pun pergi sambung tu perangai yang baik. Ni dak kita nak sama seri, dia tak mau baik dengan aku, manda dia lah, manda aku dia tak mau baik sudah. Jadi kalau orang tak mau baik dengan kita, hok putus dengan kita selama kena 5-6 tahun, berpuluh-puluh tahun tu, kita pergi sambung. Ajak orang puang kita pergi ziarah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dah, kita pun mari minta maaf, mari sambung balik perhubungan yang telah putus. Sebab manusia tu di antaranya ada PAP perangai lagu tu. Kita nampak mari surah dah, mari masjid dah, ingat aku comel dah, rupanya ada balas orang. Dak tegur lama ngak dah, ambil dia mula ayah mula lagi. Baik nak, mula ayah mula lagi. Bahkan hari ni tak baik. Ki berebut pusuh kekuk ya. Di tengah peranggang tu ada pohon kekuk sepohong. Kalau dia berebut tu, ni kata dalam tanah dia, ni kata dalam tanah dia, ni kata dia balau tu. Dah, sampai anak-anak balau, habis balau. Ambil ke buah-buah oleh tu yang berkurang ni. Orang Terengganu kita panggil dok jueng. Dok jueng. Dok jueng kan. Join asalnya join. Seorang putih. Jadi orang Terengganu ni pandai direka bahasa putih jadi Terengganu. Hamba benar kali hamba dak pergi dia tu, dia ajak orang gula mana hamba dak pergi, benar hamba dak apa join. Dak berapa join. Dia jadi join. Pandai je dia dah. Hamba kurang anak-beranak tu. Sang anak-anak tu. Ajak orang gula tu kat ni masuk ya. Tak ya. Menyang lagi. Sang kan arwah ayah sandok. Yang baik pokok tu cakap au. Jadi Rasulullah ajar pada Abu Hurairah perangai yang baik itu mungkin sambung, hak putus-putus tu sambung. Nah. Dan benda tu benda payah tau. Payah tu, nafsu berat dah. Apa tak nak baik.
Nah, yang jadi wasa dak tegamuknya, wasa berat hati. Dia duk gaul dengan habalah jumpa motosikal tu. Oh, paling. Dia ingat kambing ingat tu. Baik. Kemudian kata Rasulullah, engkau memaafkan daripada orang yang menzalimkan akan dikau. Orang wak nyanyi kita, wak zalim kita maaf. Dia. Nah. Dan engkau beri akan orang yang menegahkan akan dikau. Orang waktu menegahkan akan kita, dia tak rajin beri benda kita, kedekut dah kita gula wak gaya semakuk, ada waduku walasak gaya atas, ada sayur keladi gaya atas sama, beri sama. Jadi inilah nak khabar kepada kita bahawasanya satu benda yang Tuhan buat pada diri manusia yang menyampaikan ke seseorang itu kepada peringkat at-taqarrubah. Jadi orang tu jadi hampir sangat dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan buat satu benda tu, Tuhan tahu dah nafsu manusia. Nafsu manusia ni kalau orang buat balas dengan kita nak pergi baik ke dia? Now, nafsu kata nampak lagi aku nak pergi mengendah ke dia. Nah, kemudian orang buat zalim kita. Nah, lembu kita nitah depan pagar depan nyetang golok kalau putus orang kat ni. Alik begini lembu itu. Dia tetap tu. Bawa pergi. Nah, dah lah tetap lembu kita, anak kita main dia tak apa suti kering salang kaya humung tambahkan lembu ambil nak kering salang. Pada masa tu kita nak apa nama ni, nak maaf ke dia? Cuba tanya nafsu. Hamba tak boleh orang nak tanpa jahat ke tu. Lembu kita ni tetap tahu lah orang nak tanpa itu. Kita duduk kabel dekat kedai roti canai, orang nak tanpa itu menyopor ada 14 karu. Pada masa tu Tuhan kata maaf ke dia. Orang buat zalim kamu tu maaf. Tak belaga dengan nafsu kita. Tapi kita lawan juga nafsu tu. Biarlah dia buat jahat kita. Nabi kan Yahudi, orang Yahudi ludah tak muka dia tu. Ludah tak muka. Nabi kesat dengan tangannya yang mulia. Nabi tak marah. Sebab apa Nabi sampai pekat dia boleh buat gitu? Dia tu la'ala khuluqin azim. Di atas PE hak baik tu dia duduk di atas sekali. Kita tak boleh dah. Satu masa ni dah disebut dalam sirah lah, ulama dia membicarakan Nabi dia menziarahi Abu Jahal dalam misi dakwah dia tu lebih daripada 100 kali. Dah. Satu hari Abu Jahal ni dia punya jahat perangan. Dia tahu dah Nabi mari semua. Dia gali lubang depan mereka. Dia gali lubang. Nah, Nabi mari rapat semua. Dah. Mana Nabi tanya khabar kaifahaluka ya ammi kaifahaluka gini. Hari tu dia gali lubang. Nabi pergi, ya ammi kaifahaluk. Nah, dia kata ana bi khair gini. Dah apa lama assalamah kata Nabi. Dia duk berangan dah nak tahan perakak so Nabi jatuh hari tu. Jadi pada temu ke dia tu nak suruh Nabi jatuh, dah ma'assalamah, dah baiklah. Nabi pun nak minta izin nak balik lah. Nabi dah lakoh lah lubang. Pada dia nak suruhnya Nabi tu terjun dalam lubang.
Nabi paling gitu dia kaya Muhammad Ta'ala panggil dia hunggah ayah lupa ke lubang dia. Dia hunggah peluk jatuh dalam lubang tu. Nabi tengok je lubang. Nabi dengan tangannya yang mulia ambil tangan Abu Jahal kat mana? Kita nak akak dah orang. Oh nak tanding je kita dah. Cakap nak tanding dah. Nak tangan buat kat aku dah. Ambil batu bos butir kita pelih dah. Dah akak dah. Nabi akak. Sebab apa Nabi boleh buat gitu? Dia la'ala khuluqin azim. Dia boleh atas bangga kebaik kan dia atas kita jamin kita boleh buat gitu. Musuh kita tu musuh kita nama musuh kita. Sebab tu ada dalam cerita dia sebut apa nama ni, Salahuddin Al-Ayyubi dengan Rustam. Dia nak perang kan, dia tahu Rustam dalam keadaan tak berapa sihat. Dia tawakuh dulu peperangan, apa nama ni, berubat dulu biar sembuh. Berubat dulu biar sembuh, pandai baru kita perang. Kalau mana nak lawan ke tu, boleh lawan dalam gedak-gedak. Nah, maknanya dalam medan peperangan, dalam arti kata musuh baloh ada apa? Orang Islam, tentera Islam tunjuk perangai yang baik. Asin ni tempat orang kafir halau. Baik. Balik pada kita tadi, yang ketiga, dalam keadaan orang yang menegahkan akan nikah, kedekut sangat dia tu. Tak pernah apa hak dalam tangan dia kat orang kita. Tapi hak kedekut tu kita kiwi ke dia. Maka hak ni kata Rasulullah perangai baik, akhlak yang baik. Kalau tahap ni kita boleh buat kan? Nah, kita boleh buat benda tahap ni basic Rasulullah beri kepada Abu Hurairah ni. Hak lain jadi mudah. Sebab hak ni perkara hak yang paling menekan nafsu manusia. Manusia tak suka. Baik. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ammal ukhwatu wal ulfatu faqad qala ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Artinya ada pun kelebihan bersaudara dan berjinak-jinak itu, berjinak-jinakkan itu, maka sesungguhnya firman Allah Ta'ala, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah Ta'ala yang bersaudara. Kita mengisahkan apabila datang hasutan daripada orang Yahudi di Madinah kepada puak Aus dan Khazraj, balah teguh, sehingga kan Aus dan Khazraj ni nak perang asas pedang, nak perang, nak tetok, nak cicang. Lalulah Nabi ikat bahawasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Muingat tak kata Tuhan, sebelum daripada ni mung ni duduk tepi jurang neraka. Sebab apa? Sebab mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak terjunglah neraka dah. Mari Islam apa, maka Allah Ta'ala ikatkan persaudaraan. Nabi ikatkan persaudaraan Islam tu. Dah. Bila Nabi ikat persaudaraan Islam tu, maka masuk Islamnya seorang itu dan bersaudaralah mereka itu, menyelamatkan fa'anqadhakum minha. Tuhan selamatmu daripada api neraka. Tiba-tiba mu nak balas pula. Mengingat tak mula? Dulu hak kisah dulu mengingat mundur dalam keadaan lagu mana, dalam keadaan sesat. Dalam keadaan tidak ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalulah Tuhan berfirman fa asbahtum bi ni'mati, jadilah. Kalau kata bolah fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan berpagi-pagilah kamu, mana mulalah kehidupan kamu itu bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Nikmat apa? Ikhwanan, yakni nikmat persaudaraan Islam. Nah, kalau kita baik di atas sifat perangai, kita rasa nikmat persaudaraan Islam. Nah, ni hamba boleh cerita ni sebab hamba rasa. Tuan-tuan rasa ke tak, hamba tak tahu. Hamba rasa sebab baru ni rumah saya terbakar. Bulan puasa kan dekat nak raya terbakar. Mula-mula tengok kapi, tengok rumah, masa sedih kau. Tapi bila kita tengok saudara-saudara kita ni pekat maris. Sebab apa? Orang kenal kita. Kenal atas tajuk apa? Bukan tajuk hamba ni jadi natu tuan-tuan. Tak. Bukan atas tajuk ni hamba bagi tanah ke tuan-tuan. Tak. Atas tajuk sifat agama. Dia mari mengajar. Dah. Tiba-tiba pekat maris. Tahu, hamba wayak ikhlaskan Allah Ta'ala tuan-tuan tahu. Lepas tu biar mata, tengok pakak-pakak mari. Masa tu orang panggil nikmat persaudaraan Islam tu kita boleh rasa. Ibarat orang kata minum air ni manis, makan wah pelamasan, mana kita. Jadi nikmat tu amrun iktibar, kita tak boleh nak gambar benda lagu mana, tapi kita boleh rasa. Allah, Masya Allah, nikmatnya persaudaraan Islam. Kalau kita tak duduk atas persaudaraan Islam, duduk ngebalo, duduk ngemu cerelong kat aku cerelong kamu, suka tak? Ada tak? Ada. Lelek rumah kita tu berasa tengok, bila lah nak siap rumah aku. Oleh kerana sebab persaudaraan tadi, nampak nak siap dah. Sebab apa? Nikmat persaudaraan tu dia terasa di hati manusia. Apa yang kita mengalami atas diri kita tu, jadi saudara kita tu dia berasa. Dah, bila dia berasa, timbul perasaan berasa nak tolong, dah, berasa nak bantu, dan sebagainya lagi. Dia akan tubik benda-benda tu. Kenapa? Dalam tu dia panggil ada satu perangai yang baik, dia panggil khuluqin hasan. Khuluqun hasan, perangai yang baik. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, satu terjemahan yang Allah Ta'ala beri kita. Kita boleh rasa. Lama ni kita tak berasa, kita ingat baik gitu. Dah. Jadi bila gini tuan-tuan sekalian, baru kita faham bahawasanya betapa besarnya nikmat persaudaraan. Sebab tu Nabi SAW dia tak pilih. Dia tak ada orang ni sepupu aku, orang ni nak buat, tak ada. Bila dia jadi Islam, dah, orang tak ada kena-mengena. Siapa? Bilal, hamba Habsyi, hitam. Dah, kalau pak kita saya panggil pak hitam. Tu pak hitam. Tapi Nabi SAW dia boleh ikat antara secomel-comel manusia dengan sehuduh-huduh manusia. Maksudnya kejadian tu dia tak lawa. Dah. Kemudian siapa lagi? Shu'aib Ar-Rumi. Shu'aib tu dia bukan orang Arab, dia orang Rum, Itali tu. Salman Al-Farisi, orang Farisi. Tapi dia boleh makan sekali, dia boleh duduk sekali, dia boleh rasakan persaudaraan tadi. Sebab apa? Kerana Islam. Sebab tu Allah Ta'ala ikat manusia ni dengan Islam, bukan ikat dengan bahasa. Orang kampung kita ni dia ikat dengan bahasa, dia ikat dengan Melayu.
Benda Melayu tak apalah, lagu mana kali pun. Hak Islam ni hak Tuhan jadi belaka. Cina, India, Kadazan, Muruk, orang putih, ada orang hitam. Bila dia Islam, dia saudara. Ada pun Melayu tahu. Nampak mata space sini. Sehingga kita memberi satu tanggapan yang begitu, benda yang tak baik ke Cina. Dia tak sedar bahawa Cina tu satu bangsa yang terima Islam dulu daripada orang Melayu. Di tanah besar Cina tu, berapa ratus tahun dulu daripada orang Melayu dia terima Islam. Gitu ke dia ni. Sebab tu bila ada fakta, orang kata hantu wah tu Cina. Cuma Cina tak bunyi. Kalau Cina bunyi, bakal marah dah. Sebab ada orang Cina mendakwa bahawasanya hantu wah tu Cina. Hantu wah, Han Leki, Han Lekiu, Han Kesturi tu kata bukan orang Melayu, Cina. Dalilnya Han Lipo. Han Lipo tu kan Cina. Dia kata hang ni Cina kan. Mana ada orang Melayu boleh waktu ambil fakta mengatakan hang tuah tu Melayu. Bila Cina kata hang tuah tu Cina. Sebab apa? Hang. Sebab orang mari nikah tu ni, hak bawa mari di Cina tu nama dia Han Lipo. Orang Cina kata hang tuah ni, dia kata sepupu Han Lipo. Tak berani nak waktu ambil fatwa. Sampai hari ni tak berani. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan insyaAllah kita sambung semula pelajaran kita. Dan firman Allah ta'ala, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum wallahu a'lam.